Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat belaka. Kita akan teruskan rakaman seterusnya untuk kuliah kita. Untuk kuliah kali ini berkait dengan perlembagaan, iaitu Perlembagaan Malaysia. Mana-mana negara nak buat negara mesti ada undang-undang. Mana ada negara tanpa undang-undang, mesti ada panduan gitu. Kalau buat apabila kita buat satu tindakan, mesti ada landasannya. Bagaimana landasan itu yang kita follow. Maka bagi sesebuah negara, undang yang paling tinggi ialah perlembagaan. Jadi perlembagaan ini semua orang kena ikut. Semua orang mesti tertakluk dengan perlembagaan. Kalau sebut orang semua itu semua sekali lah. Agung, Sultan, Perdana Menteri, rakyat macam kita mesti ikut perlembagaan. Dan kandungan perlembagaan ini banyak perkara yang disentuh. Dari segi kehakimannya, hak asasi manusianya, kewangan, kewarganegaraan dan sebagainya lain. Jadi kita akan cuba faham sikit-sikit tentang perlembagaan ini. Seperti yang saya kata, perlembagaan ini adalah satu undang-undang yang dipakai dalam mengatur perjalanan sebuah negara. Kalau kita lihat dalam sejarah kita, dari zaman Melaka lagi, undang-undang sudah wujud. Masa ini dia tak panggil lah perlembagaan, tapi undang-undang yang mendasari kewujudan Melaka. Di Melaka ada undang-undang Laut Melaka dan undang-undang Kanun Melaka. Undang-undang Melaka ini dilihat sebagai undang-undang yang terawal diwujudkan di negara kita, dan bagi negara-negara lain pula selepas Melaka menggunakan undang-undang yang sama, sama ada menggunakan undang-undang adat perpatih ataupun kita nama lagi satu lagi adat, iaitu adat Temenggung. Kalau di Sumatera dan di Malaysia hanya satu je, di Semenanjung, iaitu Negeri Sembilan, menggunakan undang-undang adat perpatih. Kalau dalam konteks Malaysia moden ini, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi negara berdasarkan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persatuan 1948, dan kemudiannya dikemas kini lagi setelah negara kita merdeka pada 1957, dan sekali lagi pembentukan Malaysia 1963. Jadi kita punya rentetan perlembagaannya dari situ. Cuma macam saya kata dalam kuliah yang terdahulu, perlembagaan kita tidak lagi dari mengambil kira unsur-unsur tradisi atau apa yang terjadi, apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi budaya dalam masyarakat kita. Contohnya kedudukan sultan diambil kira dalam perlembagaan itu. Kita lihat definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang yang dikatakan undang-undang tertinggi negara. Tiada sesiapa yang boleh melepasi perlembagaan. Jika terdapat satu isu yang melanda negara, perlembagaan akan dirujuk sebagai sumber yang utama. Banyak kali kita dengar, orang politik selalu berhujah, jika ada masalah akan kata sila ikut perlembagaan, tidak bercanggah dengan perlembagaan dan sebagainya lah. Itu selalu kita dengar sebutan-sebutan daripada orang politik. Ini nak menunjukkan bahawa panduan rujukan undang-undang pokok pakarnya balik semula kepada perlembagaan. Apa yang terkandung dalam perlembagaan itu
Yang terkandung dalam perlembagaan itu adalah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Jika ini yang dijadikan panduan utama bagi sesebuah negara, maka ianya akan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sama ada pemerintah, iaitu kerajaan yang ada. Kata lain, bahagian dalam bidang kuasa kerajaan pemerintah, dan ada juga bahagian kepada rakyatnya, di mana hak-hak rakyat termaktub dalam perlembagaan. Okey, itu apa ni, sedikit penerangan tentang masuk perlembagaan. Kita sebagai rakyat apa ni, jarang sekali bercakap tentang perlembagaan. Jarang kita bercakap tentang perlembagaan. Okey, bahkan baca perlembagaan pun apa ni, orang tak baca kecuali orang yang terlibat dalam secara langsung, macam ahli politik, mesti tahulah kan, peguam yang perlu merujuk kepada perlembagaan. Okey. Di samping itu juga dalam soal perlembagaan, banyak hal-hal atau isu yang berkait dengan perlembagaan, khususnya perkara-perkara yang diputuskan oleh kerajaan secara umum. Dalam hal ini, pentaksiran perlu dilakukan bagaimana satu keputusan itu perlu disampaikan kepada rakyat. Okay? Jadi, keputusan begini, orang akan kata, apa kaedah dan apa bidang kuasa siapa yang berhak untuk memutuskan hal-hal baru ini, sama ada di pihak kerajaan pusat ataupun di pihak kerajaan negeri. Okey. Apa isi kandungan perlembagaan kita? Okay. Dalam perlembagaan, jumlah etika kesemuanya adalah 183. Banyaklah yang disentuh di dalamnya, termasuklah asas kebebasan kepada rakyat, okay, kuasa, status Jabatan Agung, kedudukan sultan, hak-hak putera, kedudukan bahasa Melayu, agama Islam, dan kebebasan beragama, kewarganegaraan dan kehakiman. Banyak perkara di situ. Okey, kita tengok kita tengok rentetan kepada terjadinya perlembagaan moden di Malaysia. Yang ni kita kuliah secara, kalau kita ingat kan, ini kuliah secara berasingan sebelum ni. Okey, tak apalah. Kita tengok sejarahnya sekali lagi. Okey. Okay, asasnya ialah selepas bebas dari Jepun dan British, kembali kepada Malaysia membentuk Malay Union yang gagal itu, maka diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu beserta dengan perlembagaannya sekali pada tahun 1948. Okay. Jadi bermula dari sini, perlembagaan moden itu dibuat. Okay. Kemudiannya pilihan raya 1955, di mana parti yang menang perikatan berunding dengan British untuk membentuk kemerdekaan. Jadi bagi merealisasikan sebuah negara merdeka, maka perundangan mesti kena jelas, kena ada. Jadi perlembagaan sekali lagi dikemas kini oleh sebuah Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Red, dan akhirnya draft rasmi berjaya disiapkan pada 3 Ogos 1957. Itu terangkas sekarang. Dah belajar dulu ni dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Okey, kita lihat apa peranan sebenarnya perlembagaan ini. Mesti ada tujuan kenapa buat perlembagaan. Pertama, secara umumnya untuk memastikan pemerintahan yang ada sentiasa mengutamakan soal keadilan. Sebab perlembagaan ini akan memandu kerajaan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.
Okey. Kedua, dengan berpandukan perlembagaan, maka untuk berlakunya penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah dapat dielakkan serta mengekang atau mengawal kerajaan dan rakyatnya dari melakukan sebarang pelanggaran undang-undang. Okey, ketiga, sebagai alat penyelesaian masalah, di mana setiap masalah yang timbul yang melibatkan pelbagai pihak, maka akan dirujuk kepada perlembagaan atau undang-undang yang telah termaktub. Keempat, perlembagaan adalah bertujuan sebagai penerusan, penerusan kelangsungan sesebuah negara, kerana perlembagaanlah melambangkan kepada kewujudan sebuah kerajaan, iaitu membuktikan sebuah kerajaan dalam meneruskan kelangsungannya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, tujuan perlembagaan adalah untuk memastikan kestabilan negara terjamin. Negara sepanduan bagi sebuah negara dirujuk kepada perlembagaan yang telah dirangka dan sepatutnya membawa kepada keharmonian dan kesejahteraan bagi negara dan juga kita, rakyatnya. Okey, ini pula berkaitan dengan bentuk-bentuk perlembagaan. Asasnya ada dua lah, iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tak bertulis. Itu asasnya. Jadi negara kita hanya menggunakan pakai perlembagaan bertulis sahaja. Dan kebanyakan negara dunia ni mempunyai perlembagaan dalam bentuk bertulis, iaitu prinsip-prinsip perlembagaan yang dikumpul dan dikanunkan dalam satu dokumen. Itu jelas. Okey. Jadi perlembagaan bertulis ini tidak boleh diubah dengan mudahnya, melainkan mendapat peruntukan dalam perlembagaan yang membolehkan ianya diubah. Okay. Bahkan Dewan Rakyat yang mempunyai kuasa untuk membina undang-undang yang telah yang dibuat, tetapi tidak boleh sama sekali membina undang-undang yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Tak boleh. Okay. Satu lagi kekuatan mahkamah ialah untuk melindungi perlembagaan. Maknanya rujukan terakhir yang boleh dibawa jika ada masalah ialah kekuasaan yang ada pada mahkamah, di mana mahkamah mempunyai hak dan keupayaan untuk mentafsir undang-undang. Okey, manakala perlembagaan tak bertulis, iaitu sejenis perlembagaan yang tidak dikanunkan dalam satu dokumen, di mana ianya merujuk kepada undang-undang Malaysia yang tidak dikanunkan dalam badan perundangan dan tidak terdapat dalam perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Contohnya adat resam yang berkait dengan adat resam, keputusan Tuan Mahkamah dan sebagainya. Jadi negara kita Malaysia tak pakai perlembagaan tak bertulis. Sebenarnya kalau dalam slide ini nak maklum kepada kita bahawa terdapat dua perlembagaan, di mana Malaysia hanya menggunakan pakai perlembagaan bertulis sahaja. Maklumlah. Okey. Undang-undang utama perlembagaan, okey. Ini apa ni? Ini adalah terma yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Sebenarnya ini perkara 4 ni, ayat dalam nota ini tidak lengkap pun. Mungkin yang buat nota ni nak ringkaskan. Baik. Dalam perkara 4, satu penegasan satu penegasan terhadap perlembagaan Malaysia, nombor
nota kita nombor satu, nombor dua dan tiga ni asalnya kalau kita lihat adalah ayat undang-undang. Okey, ayat undang-undang. Sekejap ya, saya nak cari ayat asal. Ni ayat asal. Sekejap. Okey. Okey. Jadi saya kata tadi ini ayat nombor 1, 2 dan 3 adalah ayat asal undang-undang. Jadi saya baca ayat yang asal. Okey. Ni ayat undang-undang Okey, saya baca. Saya baca Perlembagaan ini ialah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Oh, pening. Okey. Kita tengoklah satu-satu. Okey, tidak satu-satu. Pertama, bagaimana yang saya telah jelaskan bahawa perlembagaan yang diluluskan merupakan undang-undang utama negara. Okey. Dan selalu kita dengar orang politik dalam satu-satu isu, dia orang selalu kata kita tidak boleh melepasi perlembagaan negara. Okey. Maksudnya yang tertinggi rujukan ataupun panduan yang tertinggi adalah perlembagaan. Kedua, apa-apa undang-undang yang dibuat selepas kita merdeka mesti termaktub dalam perlembagaan. Jika bertentangan dengan perlembagaan, maka ianya tidak sah dan berhenti setakat itu sahaja. Jadi, tak boleh kalau kita nak guna hujah, nak pakai undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan untuk kes-kes yang akan datang. Tak bolehlah. Okey. Yang kedua dan ketiga ini sambungan ya. Ini pun ringkas je. Asalnya ialah sambungan ayat-ayat undang-undang tadilah. Okey, saya baca. Ni ayat asalnya begini saya baca. Kesahan mana-mana undang-undang tidak boleh dipersoalkan atas alasan A, undang-undang itu mengenakan sekatan-sekatan ke atas hak yang disebut dalam perkara 9/2, tetapi berhubungan dengan perkara-perkara yang disebut dalam perkara itu. Okey, keabsahan undang-undang dalam perlembagaan tidak boleh dipersoalkan. Okey, apa maksudnya? Okay. Maksudnya undang-undang ni adalah undang-undang yang sah. Kesahannya sangat jelas. Okey, apa yang termaktub, apa yang dinyatakan dalam perlembagaan tidak boleh dipertikaikan di mahkamah. Ikut sahaja perlembagaan. Jadi tidak boleh kita nak pusing sana, pusing sini, nak tolak perlembagaan, tak boleh. Okey. Terima apa sahaja yang ada. Jadi yang ketiga ini menerangkan tentang keabsahan undang-undang dengan terma undang-undang pada bahagian ketiga. Okey. Saya rasa tak perlulah kita ulas ni Ni agak-agak pening. Saya pun pening bahagian ni. Okey. Okey. Bahagian ini nak maklum tentang ketertinggian perlembagaan Malaysia. Sebenarnya boleh baca apa yang tertera di bahagian ini. Cuma saya nak sentuh sikit untuk penegasan dari sudut contohnya dari sudut perlembagaan parlimen, itu merupakan pihak yang mempunyai kuasa menentukan dan membincangkan mengenai perlembagaan negara. Jadi nak sentuh tentang perlembagaan, tempatnya ada di parlimen. Okey. Dan dari sudut perlembagaan pula membenarkan parlimen atau Dewan Undangan Negeri buat undang-undang yang tidak bertentangan dengan perlembagaan. Okey.
Manakala kedudukan Yang Agung pula sebagai simbol dan sebagainya ini, paling penting agung juga tertakluk di bawah perlembagaan. Okay. Manakala bidang kuasa perundangan pula ubah undang-undang baru, dah ubah bawa ke parlimen untuk kita bahas. Maksudnya badan ini je yang boleh ubah undang-undang. Tak bolehlah kita buat undang-undang sendiri, tak boleh. Kena bawa ke parlimen. Bagi kuasa kerajaan negeri pula, kerajaan pula, kenalah patuh kepada perlembagaan. Contohnya, apa ni, tak boleh nak usir warga negara. Orang kita selalu kita dengar orang politik kan, kalau ada sesuatu yang tak setuju, yang kita tak setuju, atau yang ada yang tak kena, kita marah. Selalu kita dengar orang akan kata kita lucut hak rakyat Malaysia. Ini bukan perkara yang senang ya. Sebab itu saya selalu kata kita ni hidup dalam masyarakat majmuk. Kita terima hakikat bahawa kita pelbagai agama, kaum, budaya, pelbagai kita ni. Kalau kita gaduh sesama sendiri, jangan anggap sebagai musuh negara. Sikit-sikit nak lucut kerakyatan. Jangan anggap begitu. Salah tu salah lagi ya kalau kita sebut nak buang kerakyatan tu. Nak buang ke mana maksudnya? Kita bergaduh sama sendiri ibarat kata bergaduh antara abang dengan adik. Hubungan tak ada ayah, ibu yang sama. Takkan kita bergaduh adik-beradik, lepas tu kita nak buang dia. Kita kata dia bukan anak ayah, bukan anak mak. Tak boleh, mana boleh. Jadi, kena faham analogi ni. Jadi, kalau orang politik yang bercakap tentang nak buang kerakyatan tu, itu perkara yang tak betul lah. Kita bergaduh dalam negara kita bukan musuh antara sama sendiri. Okey. Yang ini berkait dengan pemindaan perlembagaan. Sudah 22 kali perlembagaan persetujuan dipinda dari tahun 1957 hingga 82. 22 saya rasa nota ni tidak update ni nota ni tidak update ni. Bukan 22 kali ni, banyak dah ni. Kalau setakat yang saya tahu lebih 40 kali sudah dipinda, dan mungkin lebih lagi lah mungkin yang ni kena update Yang penting nak maklumat seterusnya itu iaitu perlembagaan boleh dipinda oleh parlimen atas sebab-sebab tertentu seperti yang dijelaskan dalam perkara 159-4 dan perkara 161-E itu. Kalau perkara 159-4 berbunyi beberapa perkara yang boleh dipinda dengan majoriti mutlak 2/3 dalam setiap majlis parlimen, dan pindaan ini tidak dapat majoriti 2 dan pindaan ini tidak memerlukan persetujuan daripada sesiapa di luar parlimen. Maksudnya kerajaan dapat majoriti 2/3 atas satu-satu perubahan perlembagaan tanpa ada kaitan dengan pihak lain. Contohnya Majlis Raja ke, Yang Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak ke, maka ianya boleh dipinda. Ini jelas. Kalau kita perhati, sebab itulah setiap parti yang bertanding mesti kebanyakan nak menang 2/3 parlimen. Sebab apa? Sebabnya nak memudahkan setiap perkara untuk dipinda atau mendapat persetujuan ahli parlimen atau ahli Dewan Rakyat. Kalau tak dapat 2/3, sukar sikitlah sebab
perlu kepada sokongan daripada pembangkang pula untuk diluluskan. Okey. Satu lagi perkara 161 kurungan E, beberapa perkara yang penting untuk Sabah dan Sarawak boleh dipinda oleh satu majoriti mutlak 2/3 dalam setiap majlis parlimen selepas ahli tertinggi Sabah dan Sarawak bersetuju. Dalam hal ini jika jika isu berkaitan Sabah dan Sarawak ini, maka parlimen perlu mendapat 2/3 sokongan dan disokong oleh ahli majlis tertinggi, iaitu yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Sama juga kalau contoh berkaitan dengan hak istimewa bumi putera. Jika parlimen bersetuju dengan mendapat 2/3, hak ini kena minta izin daripada majlis raja-raja. Kalau majlis raja-raja bersetuju, barulah boleh diubah. Sebab itu bagi saya, kita tengok dalam suasana kita, negara kita, orang politik selalu main isu tentang hak putera dan hal-hal berkaitan dengan agama, sedangkan kalau kita lihat perkara ini bukan boleh diubah dengan sewenang-wenangnya, sebab akhirnya kita perlu minta izin daripada majlis raja-raja. Alright. Ini pula antara isu yang pernah dipinda dalam perlembagaan kita. Saya tak nak cerita panjang lah ya. Bahagian ini cuma nak maklum perlembagaan boleh dipinda dengan syarat-syarat yang telah termaktub dalam perlembagaan. Adalah cara-caranya. Okey, perlembagaan persekutuan dan perlembagaan kerajaan negeri. Harus diingat bahawa perlembagaan Malaysia juga merupakan satu perjanjian perkongsian yang mengatur perhubungan antara negeri-negeri yang mengikuti persekutuan Malaysia. Maka semua negeri yang bergabung di dalam Malaysia mempunyai hak, kuasa dan tanggungjawab tersendiri menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan perlembagaan-perlembagaan negeri. Baik. Perlembagaan persekutuan ada 83 perkara di mana perkara-perkara tersebut menyentuh aspek-aspek pemerintahan dan hak asasi manusia. Dan sifat perlembagaan ini secara jelas mempunyai ciri-ciri khas dan ianya menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang negara yang menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Bagi perlembagaan negeri, iaitu bagi 13 buah negeri semuanya, dalam perlembagaan persekutuan disebut dalam perkara 71 bahawa menyatakan perlembagaan negeri mesti mempunyai peruntukan tetap. Okay? Dan peruntukan tersebut ialah sebuah negeri harus mempunyai raja, majlis mesyuarat negeri, pihak berkuasa perundangan negeri, dan Dewan Undangan Negeri. Okey, ini pula perbezaan kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri yang termaktub dalam perlembagaan. Ada perkara yang dalam bidang kuasa kerajaan pusat, tetapi bukan bidang kuasa kerajaan negeri, seperti isu-isu mengenai hal ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan, jenayah, undang-undang sivil,
kewarganegaraan dan sebagainya. Dan ada juga aspek-aspek, okey, aspek-aspek yang dikongsi bersama meliputi perkara-perkara yang uh, membolehkan Badan Perdana Negeri untuk menggubal undang-undang selagi tidak melanggar undang-undang persetujuan. Okey, contohnya tentang perlindungan hidupan liar, uh, geran kajian, perlindungan kanak-kanak, perancangan bandar dan wilayah, okey, kesihatan awam dan sebagainya lainlah. Dan yang ketiga, aspek-aspek yang hanya melibatkan bidang kuasa kerajaan negeri seperti perkara-perkara undang-undang syariah dan keluarga, cuti, cuti bagi selalu kita dapat cuti kan, kerajaan negeri bagi cuti, sistem kerajaan negeri dan sebagainya lainlah. Alright. Ini kita highlight perkara-perkara yang penting yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Kenapa kita tonjolkan perkara ini? Kenapa kita tonjolkan perkara ini? Sebabnya orang faham, okey, ada perkara yang sensitif dan ada perkara yang tidak boleh sebenar-benarnya kita berhujah tanpa faham dari sudut undang-undang. Okay. Yang pertama berkait dengan bahasa Melayu. Okay. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia. Ianya merupakan satu alat untuk mencapai disebut perpaduan nasional. Asasnya bahasa Melayu merupakan salah satu daripada 4 unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan, iaitu merangkumi pemerintah beraja, kedudukan Islam orang Melayu dan agama Islam. Jadi unsur tradisi ini wujud sebelum perlembagaan itu digubal oleh Suruhanjaya Ray pada tahun 1956. Okey. Jadi Suruhanjaya ni masuk semula apa yang telah sedia ada di tanah Melayu ketika itu. Jadi unsur-unsur tradisi ini pula dianggap sebagai apa disebut sebagai satu kontrak sosial antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu, sebab tu proses pergubalan perlembagaan. Jadi bahasa Melayu kalau ikut perlembagaan itu perkara 152 membutuhkan bahawa bahasa Melayu, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia itu dia timbul selepas cerita 13 Mei. Okay? Jadi kedudukan bahasa Melayu ini semakin jelas dalam perlembagaan mengenai perkara 10 dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai perkara yang sensitif yang dilarang daripada dibahaskan di tempat terbuka atas tujuan keselamatan dan ketenteraman awam. Okay. Di mana kedudukan ini juga kukuh kerana tidak dapat dipinda oleh Parlimen jika tidak mendapat sokongan 2/3 setiap Dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja dalam perkara 11159. Okay. Yang kedua berkait dengan pemerintahan beraja. Okay. Salah satu lagi unsur tradisi yang saya sebut tadi, dari sudut perlembagaan, raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri. Okay. Sama ada yang tuan negeri bagi negeri-negeri yang tiada sultan, yang tuan negeri ini adalah lantikan daripada agung atas nasihat ketua menteri. Yang tuan agung pula adalah ketua ketua negara, sultan, ketua agama Islam dan ketua bagi negeri. Manakala di Pulau Pinang dan Melaka, agung sebagai ketua agama Islam. Manakala kedudukan agama Islam pula ialah sebagai agama rasmi, rasmi, agama rasmi persekutuan,
Manakala agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman di mana uh, di mana-mana bahagian persekutuan lah. Agama lain bebas diamalkan tetapi dilarang untuk menyebarkan kepada yang menganut agama Islam. Kita tengok sikit apa ni apa ni satu lagi kewarganegaraan. Okey. Okey, secara umumnya uh, terdapat dua golongan yang memperoleh kewarganegaraan secara uh, secara kuasa undang-undang, iaitu pertama, ni saya baca dah ada depan mata ni, saya baca ni. Okey. Sebab ada penegasan di sini. Pertama, individu yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan menjadi warga negara persekutuan akan menjadi warga negara secara automatik. Kedua, individu yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia dan menjadi warga negara atas bahagian satu tadi, lahir di Malaysia dengan ibu atau ayahnya seorang warga negara atau bermasyarakat tetap atau lahir di luar Malaysia. Bapanya seorang warga negara atau berkhidmat dengan kerajaan dalam tempoh kelahiran perlu didaftar di pejabat konsul persekutuan. Okey. Itu berkait dengan kewarganegaraan. Kemudian soal kedudukan istimewa orang Melayu dan bentera. Ini lagi satu lagi unsur tradisi. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bentera termaktub dalam Perlembagaan 153. Hak-hak istimewa orang Melayu, bentera dan atau bentera adalah di bawah perlindungan yang Tuan segala perubahan baru yang berkaitan atau berkenaan dengan hak istimewa orang Melayu atau bentera adalah berdasarkan persetujuan Sultan-Sultan di negeri Malaysia. Ini pun sama lah ya. Tak boleh kita pindah di mana Parlimen tidak boleh pindah tanpa mendapat 2/3 dari setiap dewan dan berkenan daripada Majlis Raja-Raja. Bagi kaum-kaum lain, hak-hak mereka diberi kebebasan, dilindungi okey. Manakala kita pula diri sendiri atas kapasiti individu ada hak-hak untuk kita di mana kita tertaluk dan dijamin dalam konteks hak asasi bagi seorang manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam perlembagaan. Okay. Hak mendapat hak mendapat layanan yang sama rata, hak untuk kita berhimpun, banyak lagi lah. Okey, saya rasa setakat lagi satu lagi ni tak apalah setakat ini saja. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang tertinggi dan menjadi punca kepada semua undang-undang. Okay? Semua undang-undang tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Undang-undang tersebut akan terbatal jika bercanggah dengan perlembagaan, dan perlembagaan ini membantu kerajaan persekutuan menjalankan kuasa pemerintahan dengan lebih licin. Okay. Dan satu lagi, walaupun Yang Bertuan Agong merupakan ketua negara, baginda juga tertaluk kepada perlembagaan. Maka tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan. Okey, dan perlembagaan ini adalah undang-undang yang tinggi. Okey, itu saja
Dan kuliah kita berkaitan dengan perlembagaan. Kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.